أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dikasihi dan dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, serta yang dikasihi juga Tuan Kongsi Surawang Semelawati bersama Ahli Datang Kuasa. Seterusnya hadirin hadirat muslimin muslimat jamaah oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan umur kita untuk melakukan ibadat, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah kita dirikan salat subuh secara berjamaah, dan juga kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ni antara insan-insan ataupun mereka yang terpilih untuk melakukan ibadat sebagaimana tuan-tuan muslimin jemaat Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang mana kalau kita baca dalam ayat suci Al-Quran dalam surah Az-Zariyat, antara tujuan matlamat diciptakan manusia itu untuk melakukan ibadat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan juga manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk melakukan amal ibadat ataupun mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita pada pagi ini berada di dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Hari ini masuk hari yang ke-7 kita berpuasa kan. Hari yang ke-7 untuk kita menunaikan salah satu rukun di dalam Islam, yang mana kalau kita tengok Allah Subhanahu wa taala juga perkenankan, orang kata, doa kita. Jika 2 bulan lepas kita minta kepada Allah supaya diberkati pada bulan Rajab, bulan Syaban, balighna Ramadan, sampaikanlah kami ya Allah ke dalam bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah kita antara mereka yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke bulan Ramadan 1443 Hijrah pada tahun ini. Boleh jadi ada di kalangan kita sempat untuk berpuasa 2-3 hari. Ada di kalangan saudara mara kita puasa 2-3 hari, tahu-tahu orang kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia. Tapi kita masih lagi Allah Subhanahu wa taala berikan ruangan, waktu untuk kita lakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan kita ada juga sahabat, orang kata apa, paginya sahur, pukul 10 tahu-tahu dapat berita meninggal dunia. Bulan apa? Bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh keberkatan padanya. Kita pun tengok ada yang berucapan dan sebagainya. Dalam keadaan orang kata habiskan waktunya, tutup matanya dengan melakukan ibadat kepada Allah. Bersahurnya di dunia, berbukanya mudah-mudahan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana awal tadi kita sebut, kita doa kepada Allah, balighna Ramadan.
sampaikanlah kami ya Allah ke dalam bulan Ramadan. Jadi pada pagi ini sementara orang kata tunggunya naiknya matahari dan juga aktiviti-aktiviti yang lain yang kita telah rancang dan sebagainya, nak pergi ke kedai dan sebagainya tak boleh lah, puasa kan. Di samping kita doa kepada Allah, sampaikanlah kami juga kepada bulan Ramadan, dan kita telah berada yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Jadi apabila telah sampai kepada kemuncaknya, antaranya nak kaitkan, maknanya dari segi doa. Dari segi doa, pengharapan kita, kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping apabila telah sampai kepada bulan Ramadan, kita pun turut sama doa kepada Allah. Turut sama doa kepada Allah, ya Allah, kami semua ini yang berada di surau Wangsa melawati baik ahli keluarga kami, ya Allah, telah sampai, kami mohon kepadamu ya Allah, telah sampai kepada bulan Ramadan. Tambah lagi kepada Allah, Allahumma barik lana, ini contoh, karena ya Allah berkatilah kami pada bulan Ramadan, wa a'inna 'ala siyamihi wa qiyamihi. Ya Allah, bantulah kami untuk kami berpuasa dengan sebaik-baiknya. Ini kita mohon kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebergantungan kita kepada Allah. Apabila sebut doa, permohonan kita kepada Allah, maknanya kita sedar bahawa kita ni adalah hamba kepada Allah. Allahumma a'inna 'ala siyam, ya Allah bantulah kami, a'inna, bantulah kami semua ya Allah dalam melaksanakan ibadah puasa. Puasa bila? Di siang harinya. Wa qiyamihi, begitu juga mendirikan malamnya. Tambah mohon kepada Allah, ya Allah bantulah kami Allah untuk kami tunaikan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Dan juga berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk kami hidupkan malamnya. Malam bila? Malam Ramadan. Pada waktu malamnya dengan ibadat-ibadat, sama ada tarawihnya, qiyamul lailnya ataupun tahajudnya. Maknanya kita mohon kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna 'ala siyam wal qiyam. Bantulah kami Allah dalam puasa dan juga dirikan malamnya. Maknanya apa? Maknanya kita nak lakukan kebaikan, tuan-tuan muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, dengan apa? Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita nak datang ke surau tadi, kita dengar antaranya laungan azan. Apabila dengar muazzin mengalunkan azan, maka kita jawab sebagaimana yang dilaungkan oleh muazzin. Allahu akbar, maka Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk kepada hayya 'alas salah, maka kita jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ayuh datang, marilah untuk melakukan menuju ke arah kejayaan kebaikan. La haula wala quwwata, tidak ada daya dan upaya untuk kita buat ketaatan ya Allah. Aku ni tak dapat hadir ke surau Wangsa melawati ya Allah. Aku ni tak dapat hadir untuk dirikan salat berjamaah ya Allah. Aku ni tidak dapat berpuasa dengan sebaik-baiknya ya Allah, kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Kita jawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Begitu juga dalam meninggalkan segala maksiat. Kita mohon kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kita nak meninggalkan segala yang dilarang, perkara yang sia-sia dan sebagainya, kecuali dengan pertolongan ataupun ismatillah, dengan lindungan-Mu ya Allah. Maknanya apa? Kebergantungan. Kebergantungan kita di dalam kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita tengok, cuba kita lihat susunan dalam ayat suci Al-Quran berkaitan dengan puasa. Kalau kita buka dalam surah Al-Baqarah berkaitan dengan puasa.
Ada kaitan yang mana pertamanya ayat berkenaan difardukan puasa. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan, difardukan kepada umat ini berpuasa sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Kemudian Allah nyatakan juga bahawa bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran. Dan selepas itu antaranya Allah nyatakan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad, berkata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala itu dekat, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah. Ini nak kaitkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin yang oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, di bulan Ramadan kita banyak berdoa kepada Allah. Tandanya apa dia? Antaranya bagaimana pelaksanaan ibadat solat tarawih kita. Berapa puluh rakaat kita buat? 20 kan? 20 rakaat kita laksanakan. Ada boleh jadi yang buat 20, ada yang buat 8. Tapi nak cakapnya, antara di samping kita solat itu, ada juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala perbanyakkan doa yang kita minta. Sebagaimana antara tarawih itu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita mohon kepada Allah redha daripada Allah, supaya digolongkan kita dalam ahli syurga apabila dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, buat segala yang disuruh, tinggal segala yang dilarang. Mudah-mudahan orang kata apa, tergolong dalam golongan yang dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan minta jauh perlindungan daripada azab api neraka. Di samping itu juga kita mohon kepada Allah al-af, keampunan, kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu apabila kaitkan dengan orang kata apa, doa. Bahkan tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah bulan yang mana mustajab baginya doa bagi orang yang berpuasa. Waktu yang tidak ditolak padanya apabila seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sebut bulan Ramadan Allah fardukan, wajibkan pada siang harinya berpuasa, malamnya disunatkan pula dirikan dengan ibadat-ibadat yang lain. Sudah pasti kepada kita semua, kita akan isikan baik daripada awal Ramadan sampailah ke hari ini dengan jadual-jadual untuk kita laksanakan ketaatan tersebut. 1 hingga 6 Ramadan telah berlalu. Hari ini masuk hari yang ke-7. Cuba kita tengok balik, muhasabah balik, apakah pengisian sepanjang 6 hari yang telah berlalu. Ada tak perlu penambahbaikan ataupun banyak yang kita tidak lakukan yang patut kita buat dengan baki yang ada ini. Alhamdulillah kalau kita di surau, maknanya dengan susunan yang dirangka oleh ahli jawatankuasa surau. Contoh pada waktu untuk maghrib sebelum masuknya waktu berbuka dengan program antaranya buat iftar. Ada buat majlis iftar kat surau ada. Alhamdulillah. Maknanya orang kata apa? Itu antara susunan. Buat majlis iftar, kemudian berbuka puasa beramai-ramai, kemudian dengan solat jemaahnya, malamnya dengan qiyam, maknanya solat tarawih. Habis tarawih tak cukup dengan tarawih sahaja, susun pula jadual selepas itu dengan tadarus Al-Quran. Ini antara susunan penjadualan yang kita lakukan. Itu secara, orang kata apa, secara umum. Jadi
Di samping kalau kita tengok, tuan-tuan dan tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, cuba kita lihat 6 Ramadan yang telah berlalu, kita ambil ataupun tidak peluang tersebut. Yang awal tadi kita sebut berkaitan doa. Antaranya yang mustajabnya ialah pada bulan Ramadan. Antaranya lagi ialah waktu yang mustajab doanya ialah ketika mana kita semua hendak berbuka puasa. Ketika mana kita nak berbuka puasa. Apabila kita sebut doa permohonan kepada Allah. Kita buat majlis berbuka puasa, maknanya secara iftar jama'i, beramai-ramai. Alhamdulillah suka bila berbuka puasa beramai-ramai, sama ada di masjid ataupun surau. Sementara kalau kita tengok, cuba kita lihat balik bagaimana pelaksanaan kita. Bukan takut apa tidak, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ambil masa yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita yang amat berharga ini. Antara tempat yang mustajab untuk kita berdoa ialah ketika mana waktu ketika hendak kita berbuka puasa. Ketika waktu tersebut kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buat berbuka puasa secara berjamaah. Alhamdulillah. Suatu yang amat baik. Kerana apa? Selepas itu kita nak dirikan solat secara berjamaah. Cuma waktu tersebut adakah kita luangkan hanya untuk tunggu masuknya azan ataupun kita duduk berborak dan sebagainya? Kerana apa? Kalau duduk saja lambat. Jadi duduk sembang dan sebagainya. Ataupun kita gunakan ruang tersebut untuk kita mohon kepada Allah. Tak buat pun Ustaz sebelum ni. Maknanya tunggu masuk azan je lah. Bila azan, makan je lah. Kan? Tapi kalau selepas ini maknanya 6 hari kita tak isikan, waktu yang ada cuba kita susun balik. Sebalik macam mana? Ni waktu yang mustajab doa, ya Allah. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantiklah seorang untuk berdoa ataupun masing-masing memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat Allah malaka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita doalah dengan doa yang lain juga, mohon juga kepada Allah dengan doa-doa yang lain. Ini berkaitan orang kata doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan ini bulan tarbiyah. Bulan untuk didik diri kita. Bulan untuk jadi orang yang baik. Bulan untuk kita lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada akhir Syaban, nak masuk kepada bulan Ramadan, memberi kabar gembira. Memberi kabar gembira kepada para sahabat, sesungguhnya qad azalla, sungguhnya telah dinaungi, telah datang kepada kamu bulan yang penuh keberkatan padanya, yang mana pada bulan tersebut ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan apabila melakukan kebaikan padanya. Pada siang harinya difardukan untuk berpuasa dan malam harinya untuk dirikan solat sunat sebagai tambahan ataupun tatawwu'. Siapa yang mendirikan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadat yang sunat, maka seolah dia dirikan sesuatu yang fardu. Ini kelebihan di bulan Ramadan. Bahkan siapa yang mendirikan yang fardu dilipat kali gandakan sampai ke 700 kali ganda. Ini kelebihan khusus di bulan Ramadan. Bahkan di samping dalam hadis itu juga Nabi nyatakan, siapa yang diharamkan kebaikan padanya, maka ini adalah orang yang terhalang.
terhalang daripada mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami semua ya Allah di bulan Ramadan. Tapi apabila sampai kepada kita bulan Ramadan, kita tidak ambil peluang tersebut. Orang lain waktu malam dengan qiyam at-tarawihnya, tapi kita puasa, solat tarawihnya tidak, rugi. Puasa, tapi solatnya tidak, lagi teruk. Ada juga yang lakukan perkara begini. Buat yang fardu, puasa itu suatu kefarduan, tapi ada juga ibadat yang fardu lain dia tinggalkan. Tak apalah, letih, penat, tidur je. Tidur tahu, buka. Bangun petang, tak lama dah nak buka. Sedangkan dia tinggal perkara-perkara yang wajib. Itu lagi teruklah kalau tinggal yang wajib. Bahkan ada juga di sana beberapa kerugian. Kalau kita tidak lakukan walaupun perkara-perkara yang sunat. Kita datang waktu malamnya dengan sunat tatawwu', maknanya dirikan malamnya. Bagaimana Nabi sebut, man shama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua, man qama Ramadan. Beza sa dengan qaf je. Siapa yang berpuasa, siapa yang dirikan qama, dirikan malamnya dengan ibadat-ibadat yang lain, antaranya solat sunat tarawih, diampunkan dosanya yang lalu. Kadang-kadang kita tak tahu untuk meletakkan keutamaan. Keutamaannya di mana? Ini. Jadi bulan Ramadan itu mengajar kita untuk tarbiyah, mendidik. Kita faham keutamaannya di mana. Contoh berkaitan dengan solat sunat. Kita 20 datang untuk lakukan solat tarawih. Alhamdulillah, bagus dah. Tuan-tuan penuh datang solat tarawih. Kan? Penuh surau kita. Tapi yang sepatutnya keutamaannya ialah yang fardu. Maknanya solat yang fardu. Itu dari segi keutamaan. Jangan kita letak keutamaan yang mana yang sunat melebihi yang fardu. Yang keutamanya yang fardu. Bahkan ada di kalangan kita lepas solat itu, tak solat pun orang kata qabliyah, ataupun sebelum dan selepas, qabliyah ataupun ba'diyah. Lepas isyak kita tengok, ada ramai juga rupanya di kalangan jemaah. Tak tahulah, takut dia solat selepas itu, tapi secara zahirnya nampak tak solat. Lepas isyak tunggu apa? Tunggu untuk solat tarawih. Tak buat pun solat sunat ba'diyah. Sedangkan di sana ada keutamaannya. Dari segi keutamaan, ini saya ambil perkongsian daripada tuan-tuan mungkin kenal penceramah di sekitar kita ini, bab fiqh, dia biasa kongsi dalam Facebook dan sebagainya, Ustaz Muhammad Zaki. Antaranya Ustaz Muhammad Zaki Zulkifli di Masjid Al-Muttaqin pun ada memberi kuliah, mungkin di sini pun ada juga jemputan dan sebagainya. Dia sebut dalam kitab. Kita jarang nak buka kitab ni. Kalau kita tengok dari segi Ustaz Muhammad Zaki ni, banyak perkongsian contoh bab fiqh. Dia masuk dalam Facebook jadi bahan bacaan dan sebagainya, ada manfaat. Antaranya dari segi afdal. Ini letak kepada keutamaan. Afdal solat sunat. Kita ada macam-macam solat sunat kan. Solat sunat rawatibnya, qabliyah, ba'diyah, bahkan solat witirnya, solat fajarnya, solat duhanya. Bagaimana dia susun? Dia ambil pun dalam kitab juga, dalam kitab Nihayatul Amal, karangan Syekh Muhammad Abu Khudai, juzuk yang kedua. Kita tengok dari segi keutamaan nak ambil berkenaan dengan solat sunat. Dalam banyak-banyak solat yang sunat itu, dari segi susunan afdal yang macam mana? Yang pertama ialah solat sunat hari raya. Ni memang muakkad. Memang dituntut. Penuh. Bukan hanya puasa saja penuh tarawih, tapi raya lagi penuh. Datang ramai-ramai untuk solat sunat hari raya. Alhamdulillah, bagus. Tapi kalau tinggal yang fardu, ni tak berapa elok. 2 tahun sekali penuh surau. Tak cukup ruangan surau di hadapan saja, habis melimpah ruah. Sampai ke bawah sana. Itu yang pertama, solat sunat hari raya. Yang afdal solat sunat hari raya.
Jadi solat sunat tarawihnya di mana? Yang kedua, solat sunat gerhana matahari. Apabila berlaku gerhana matahari dan sebagainya, maka solat digalakkan untuk dirikan solat sunat gerhana matahari. Dibuat secara berjemaah lah. Yang ketiga, solat sunat gerhana bulan. Yang keempat, solat istisqa, minta hujan. Minta hujan. Yang kelima, solat sunat witir. Ni keutamaan solat sunat witir. Ada boleh jadi di kalangan kita dia solat dah tarawih 8 rakaat, habis Sarawak 20, dia sampai 8 rakaat dia balik. Tak solat di surau, kalau solat di rumah untuk witir, alhamdulillah, ditutup dengan witir. Tapi takut surau buat 20, jemaah buat 8, habis 8 dia tak tutup malamnya dengan solat witir. Kita mazhab Syafi'i sunat yang amat dituntut. Tapi dalam mazhab silap mazhab Maliki, iaitu suatu yang difardukan, yang mana jadi suatu kewajipan kepadanya untuk tutup malam itu dengan solat sunat witir. Jadi solat sunat witir ini bukan hanya kalau di bulan Ramadan itu digalakkan, maknanya secara berjamaah. Jadi alhamdulillah habis tarawih kita tunggu pula dengan imam, dirikan pula solat sunat witir secara berjamaah. Habis cukup 15 hari bulan, 15 Ramadan, malam ke-16 bukan hanya witir, tambah pula dengan doa kunut. Ini solat sunat witir. Maknanya solat sunat witir ini kadang-kadang kita nampak di bulan puasa sahaja, tapi bulan Ramadan itu sebagai tarbiyah, sebagai untuk mendidik. Solat sunat witir ini Nabi tidak tinggalkan. Paling kurang satu rakaat. Paling kurang 1 rakaat. Kita buat, dirikan solat sunat witir. Kemudian solat sunat fajar, masuk paginya. Solat sunat fajar mana? Yang subuh. Yang subuh masuk fajar, maknanya antaranya 2 rakaat sebelum subuh. Kita kadang-kadang di bulan Ramadan ini perlu tengok kepada situasi. Yang azan ialah muazzin, maknanya Bilal yang azan. Yang untuk iqamat pun Bilal. Tapi hak untuk, orang kata apa, untuk menyuruh, memberi signal untuk qamat dan sebagainya adalah hak imam. Jadi kalau boleh di bulan Ramadan ini, contoh kita sekarang ini masuknya subuh 6:02. Makin lewat lah maknanya, makin awal. Kalau boleh, biarlah Ramadan ini ahli jemaah tunggu sama, dapat solat sebelum subuh itu 2 rakaat. Janganlah sampai lewat sangat, tidak. Tapi biar ada pertimbangan, orang kata pertimbangan kerana apa? Nak rebut peluang. Jangan pula terlalu awal untuk kita iqamat. Nampak ada jemaah tengah baru sampai, baru nak solat, tengok dah qamat. Kita sekarang ni ada buat masa kan, 10 minit ataupun 15 minit. 15 minit kalau subuh ini, maknanya itu antara, bagi saya lah yang elok lah. Kalau 10 minit boleh juga bagi yang datang awal, alhamdulillah. Kalau yang jauh sikit, rumahnya jauh sikit, maknanya datang daripada rumah nak sampai ke surau ambil masa beberapa minit. Kalau yang 10 minit, dah azan dah 3 minit, tinggal lagi 7 minit. Ini contoh. Jadi solat yang utama juga ialah solat sunat fajar. Raka'ataini qabla al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Maknanya keutamaan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita dapat dirikan 2 rakaat sebelum subuh itu. Dan juga yang ketujuh, solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib yang lain. Ada yang muakkad, ada ghairat muakkad. Baik selepas maghrib
sebelum isyak ataupun selepas isyak, ataupun sebelum zuhur dan selepas zuhur, ataupun yang sebelum asar. Tertakut yang tadi orang kata apa, buat yang fardu tapi yang sunat ini kita tinggalkan. Yang solat sunat ini kita tinggalkan, suatu kerugian. Jadi tarawihnya di mana? Ranking yang keberapa? Tarawihnya selepas solat sunat rawatib yang ke-8. Baru tarawih. Baru tarawih, solat sunat tarawih ini dalam kitab Nihayatul Amal, kedudukan, keafdalan. Maknanya kita susun. Maknanya bulan Ramadan, di samping solat fardu, kita juga buat solat sunat yang lain. Contoh kalau malam, lepas maghrib, lepas isyak, boleh jadi sebelum ini duk tunggu je nak masuk untuk solat tarawih yang ba'diyah ataupun qabliyah, rawatib itu kita tak buat, tapi keutamaan yang lebih utama tarawih dengan rawatib, utamanya yang rawatib. Ni perlu kita faham, perlu kita faham. Kemudian yang ke-9, solat sunat duha. Pukul berapa sekarang ni? Maknanya cerah kita sikit, syuruk 7-9 minit, 7.30 dan sebagainya. Pukul 8 kita pun solat sunat duha, 2 rakaat, 4 rakaat, 2, 4, 6 ataupun sampai kepada 8 rakaat. Dan yang ke-10, solat sunat berkait dengan perbuatan, seperti solat sunat ihram, solat sunat wuduk. Dan yang ke-11, solat sunat malam, qiyamul lail. Yang ke-11, solat sunat malam, qiyamul lail. Di bulan Ramadan ini tambah-tambah lagi kita digalakkan untuk dirikan malamnya dengan qiyam. Qiyam maknanya dirikan malam dengan qiyamul lail. Ikutlah solat, sama ada witirnya, taubatnya, dan juga satu lagi yang tahajudnya selepas kita tidur. Dan yang ke-12, solat sunat mutlak yang lain. Ini perlu kita letak keutamaannya di mana? Keutamaan yang perlu kita rebut. Jangan hanya kita tumpu kepada yang Ramadan dengan Al-Qiyam ataupun disebut At-Tarawih. Patut kita buat. Dan patut kita buat, tapi kita tinggalkan yang afdal, ibadat-ibadat sunat yang lain. Ini satu kerugian. Bahkan ini yang disebut, ini susunan solat sunat, susunan solat sunat yang mana lebih afdal dan mana dari segi susunan ranking kedudukan dia, supaya kita tidak tinggalkan yang mana yang lebih baik ataupun yang lebih afdal. Untuk apa kita nak rebut keuntungan yang besar? Ini yang dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zaki bin Zulkifli dalam kitab Nihayatul Amal. Dalam kitab Nihayatul Amal, supaya kita faham. Ramadan ini nak supaya kita faham bagaimana pengisian tuan-tuan di dalam bulan Ramadan ini. Tadi kita sebut bulan Ramadan, puasa, as-siyam wal qiyam. Kita doa kepada Allah, ya Allah ma'ina 'ala as-siyam wal qiyam wa tilawatil Quran wa hifzul lisan wa ghaddul basar. Antaranya, ya Allah bantulah kami ya Allah dalam mendirikan, melaksanakan kewajipan puasa dengan sebaik-baiknya. Kerana apa? Di samping tadi Nabi sebut siapa yang puasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Ada lagi Nabi sebut, ada juga mereka yang puasa tapi tak dapat apa-apa pun. Dapat apa? Letih, lapar dan dahaga sahaja. Kerana apa? Mata melihat perkara yang haram, telinga begitu juga mendengar perkara yang dilarang, mulut masih lagi tidak meninggalkan kata-kata dusta, menipu dan sebagainya, mengumpat dan sebagainya. Pahala itu kosong. Dia tak jaga dari segi adab puasa. Kita minta jauh daripada ancaman yang Nabi sebut. Kalau dengar daripada khutbah yang telah lepas dinyatakan, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan juga beramal dengannya, Allah SWT tidak berhajat kepadanya walaupun dia tinggal, maknanya makan dan juga minumnya. Siyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Maknanya puasa di siang harinya, malamnya dengan ibadat sunat, tak boleh nak pisahkan. Jangan hanya kita puasa saja tapi malam kita tidak lakukan, dirikan ketaatan kepada Allah.
Suami datang untuk solat tarawih, bawa juga dengan isteri dan sebagainya, anak-anak dan sebagainya. Kita alhamdulillah pada tahun ni, maknanya ahli jemaah bukan hanya orang dewasa, ibu ayah turut sama hadir dengan anak-anaknya. Awal Ramadan, penuh masjid, bising dengan anak-anak, budak-budak pula. Ada setengah tempat imam memberi peringatan. Alhamdulillah tuan-tuan, untuk Allah SWT sekalian berperingatan. Kita telah 2 tahun dah tak dengar suara kanak-kanak di surau, di masjid kita. Jadi tuan-tuan berlapang dadalah, dengan kedatangan anak-anak dan sebagainya. Cuma kita sebagai ibu bapa didik pula bagaimana cara supaya dari segi adabnya mereka di masjid dan juga di surau. Di surau. Itu siyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Begitu juga membaca Al-Quran. Kita alhamdulillah pihak surau telah buat jadual khas. Habis tarawih susun pula dengan tadarus Al-Quran. Berapa kumpulan ada tuan imam, tuan haji? 3, alhamdulillah. Termasuk muslimat. Kelebih lagi pun tak apalah, eloklah. Dirasatul tadarus Al-Quran. Tadarus kita baca, orang dengar. Kawan kita baca, kita dengar. Ada yang salah, kita tegur. Nabi SAW dalam satu hadis, maknanya tadarus dengan malaikat Jibril di bulan Ramadan pada tiap-tiap malam. Maknanya sunat untuk kita tadarus Al-Quran. Buat berapa halaqah? 10, 3. Kalau kami di di PDRM itu sebab kerana waktu kerja, cuma buat lakukan pada waktu siang harinya. 8.30, 9.30, 10 kumpulan. Ini anggota polis dan juga penjawat awam. 10 kumpulan lebih kurang 100 orang. 5 muslimin, 5 muslimat. Maknanya ada juga majlis yang dirangka supaya dapat hidupkan Ramadan itu dengan tadarus ataupun tilawatul Quran. Kita pun pada ya Allah, batullah kami ya Allah dalam untuk membaca ayat suci Al-Quran-Mu ya Allah. Baca Al-Quran. Kerana tidak boleh nak pisahkan Al-Quran dengan Ramadan. Diturunkan padanya di bulan Ramadan. Usahakan kita baca, ada kumpul alhamdulillah, berada dalam halaqah sesama kita, di samping duduk sembah dan sebagainya. Inilah juga rakan kita dalam tadarus Al-Quran. Ini rakan kita di kedai kopi, ini rakan kita tapi dalam halaqah Al-Quran turut sama. Ini antara yang patut kita rebut. Habis baca Quran, nak kait pula dengan doa. Kita doa kepada Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Ni nak cakap dengan doa, ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nura. Jadikanlah Al-Quran itu iman, pemimpin, maknanya pimpinan kepada kami, panduan kepada kami, petunjuk kepada kami. Bahkan warzuqna, rezekikan kepada kami untuk kami bacanya pagi, petang, siang, malam. Ini nak cakapnya dengan doa kita. Al-Quran, tilawatil Quran wa hifzul lisan, jaga lidah, jaga kata-kata kita. Kita takut apa? Tadi yang Nabi sebut, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan sebagainya, takut puasanya kosong, rugi. Begitu juga wa ghaddul basar, merendahkan pandangan, maknanya mata itu kita jaga. Dan yang juga kita mohon kepada Allah, wa ballighna, dan juga warzuqna lailatal qadr, sampaikanlah kami, rezekikan kepada kami ya Allah untuk direzekikan dengan Al-Qadar. Kita baca dalam surah Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Buat ibadat pada malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita doa lama dah, ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan ya Allah. Dan kita pun telah berada di bulan Ramadan itu ya Allah. Rezekikan kami pula ya Allah untuk buat ibadat supaya kami direzekikan dengan malam Al-Qadar. Kerana apa? Tuan-tuan, puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala, dari segi umurnya kita, umat Nabi umurnya adalah pendek berbanding umat terdahulu. 70 tahun,
Tu dah bonah dah, 80 tahun bonah dah. Itu pun macam-macam dah. Walaupun orang kata dari segi umurnya tidak syarat kepada baik tua, ada yang tua tapi dari segi orang kata apa, meninggalnya tidak, tapi yang muda dahulu pergi. Begitu juga yang sakit, orang yang sakit tak meninggal tapi orang yang sihat yang meninggal. Ini maknanya baik tua, muda, sakit, sihat itu bukan syarat untuk meninggal dunia, tapi ajal ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita yang berada di surau ini direzeki dengan malam Al-Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pernah Nabi cerita kepada para sahabat berkenaan dengan Bani Israel yang 1000 bulan dia melakukan ketaatan kepada Allah. 1000 bulan. Pada malamnya lakukan ibadat saja malamnya. Jadi sahabat takjub. Duk buat baik je. Malam dengan, kalau kita ibarat kita dengan tahajudnya, dengan buat segala macam kebajikan. Pada siang hari pula keluar untuk berjihad fi sabilillah. 1000 bulan. Semua 24 jam melakukan ketaatan kepada Allah. Oleh itu malaikat datang mengkabarkan bahawa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikurniakan padanya Lailatul Qadr. Malam Al-Qadar itu lebih baik amal kebajikannya daripada 1000 bulan. Biar kita ambil peluang ini. Bila berlakunya 10 akhir Ramadan. Jadi kita susun jadual kita di bulan Ramadan ini. Jangan 10 akhir orang penuh kalau kita pergi sama ada Mekah, Madinah, bahkan negara-negara Arab yang lain dan sebagainya. Suasana awal Ramadan, pertengahan Ramadan dan juga akhir Ramadan. Akhir Ramadan makin bertambah jemaahnya. Kerana apa? Nak rebut yang tadi. Di samping iktikaf dan sebagainya, nak rebut, mudah-mudahan dipertemukan dengan malam Al-Qadar. Kita pula suasana kita makin awal ramai, pertengahan makin kurang. Yang akhirnya jarang jam, tinggal sikit dah. Makin kurang, mana sibuk pula? Sibuk ke dengan Lailatul Qadar, dengan pergi ke kedai, cari sana, buat kelengkapan itu, kelengkapan ini. 2 tahun start tak raya. 2 tahun tak raya, tahun ni Ramadan tahun ni pulung habis-habis. Jangan kita sampai ke tahap kita meninggalkan yang 10 akhir ini, walaupun dari segi untuk menyambut bulan puasa itu, Syawal itu tidak menjadi orang kata apa, suatu kesalahan, bahkan disunatkan. Kita susun jadual kita, ada setengah belum masuk Ramadan lagi dah buat persiapan untuk apa? Untuk raya. Awal sangat buat persiapan untuk raya. Dia kata takut-takut masuk Ramadan nanti tak sempat pula untuk tarawih dan sebagainya. Alhamdulillah dari segi susunan jadual. Ataupun sekarang ni telah buat persiapan supaya 10 akhir Ramadan itu kita dapat lakukan dengan yang terbaik. Lakukan yang terbaik dengan ibu-ibu dan sebagainya, para isteri kita dan sebagainya. Ada kelebihan dia, ada kelebihan yang dia lakukan sepanjang Ramadan ini. Dari segi orang kata apa, dari segi ganjaran kebajikan turut sama dilipat kali gandakan. Contoh kita pagi tadi nak sahur, rumah isteri pukul 4.30, sebelum pukul 5 dah bangun dah dia. Buat persiapan untuk suami, untuk anak. Maksudnya persiapan untuk apa? Untuk keluarga, makan, minum, untuk bersahur. Dalam keadaan dia bangun itu melakukan persediaan untuk sahur adalah kebaikan, kebajikan. Besar juga dari segi kebajikan. Baik suami, baik isteri yang menyediakan orang kata apa, juadah untuk bersahur. Jadi 10 akhir kita susun. Ni sekarang ni 7, sekejap je. Tahu dah seminggu dah puasa. Sekejap lagi dah 15 Ramadan dah. Sampai dah tinggal lagi beberapa hari Ramadan. Tengok surau, tengok masjid tahun ni mungkin makin kurang. Kerana apa? 2 tahun tak balik raya kat kampung. Ramai. Tambah-tambah kalau raya kerja tahun ni cuti panjang. Dapat cuti Jumaat, kami Jumaat dapat seminggu kata kan. Jadi surau masjid mungkin di sebelah orang kata di Kuala Lumpur dan sebagainya, walaupun makin kurang, tapi kita hidupkan. Moga-moga kita bertemu dengan Allah SWT, rezeki dengan Al-Qadar tersebut. Jadi sebagai kesimpulan untuk hari ini, untuk pagi ini, mudah-mudahan kita dapat dirikan
laksanakan ibadat puasa dengan sebaiknya, dan juga ibadat-ibadat yang lain kita dapat membezakan yang mana keutamaan supaya kita tidak menjadi orang yang rugi. Contoh tadi dalam bab ibadat, melakukan ibadat solat sunat. Dan juga tuan-tuan, rebutlah peluang. Antaranya kalau surau kita membuat majlis berbuka puasa, rebutlah peluang biar kita ni ada bahagian kita turut memberi, supaya apa yang jemaah makan ada bahagian kita. Orang sebut man fattara shaima, siapa yang memberi makan orang berpuasa, pahala baginya dapat sebagaimana orang berpuasa. Maknanya infak kita, sedekah kita dalam memberi makan orang yang berbuka puasa. Bahkan di sana juga awal tadi tersebut ada padanya waktu mustajab doa, antaranya sebelum kita berbuka puasa, dan juga antaranya pada waktu sahur. Dan juga jangan kita tinggalkan berlalunya Ramadan, 1, 2, 3 Ramadan itu tanpa basah lidah kita, mulut kita dengan membaca ayat suci Al-Quran. Masuklah, joinlah guru tadarus Al-Quran. Kalau tak dapat join dan sebagainya, untuk kita baca pun, kita bacalah baik di masjid ataupun surau. Supaya apa? Apa yang Nabi sebut di awal tadi, siapa yang diharamkan kebaikan di bulan Ramadan, maka dia adalah orang yang rugi. Kerana akhir sekali tutup dengan satu hadis Nabi sebut, Nabi mengaminkan apabila Nabi nak naik kepada mimbar untuk khutbah, Nabi sebut amin, amin, amin. Kemudian sahabat tanya, selepas itu sahabat tanya, wahai Nabi, kamu mengaminkan, maknanya amin ini, ya Allah perkenankan, perkenankan, perkenankan. Maknanya mustajabkanlah doa ini, mustajabkanlah doa ini, mustajabkanlah doa ini. Malaikat Jibril datang, Nabi sebut, rugi dan celakalah bagi siapa yang disebut namanya tapi orang itu tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang bakhil. Berkenaan dengan selawat, kata Nabi. Yang kedua, rugi dan celakalah bagi orang yang ada kedua ibu bapa yang tidak melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapanya yang boleh menyebabkan dia masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tidak melakukan kebaktian kebaikan kepada kedua ibu bapanya. Dan yang ketiga, rugi dan celakalah bagi siapa yang sampai bulan Ramadan kepadanya, habis Ramadan berlalu pergi tapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berada di Ramadan, kita rebut peluang yang terbaik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesihatan, kelapangan, bahkan dilimpahkan rezeki kepada kita semua untuk kita buat ketaatan, melakukan sedekah, memberi pertolongan kepada orang yang susah dan sebagainya. Mudah-mudahan tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian yang berada di surau ini, Allah sampaikan kita, direzekikan kita pula dengan Lailatul Qadar yang lebih baik amal kebaikannya daripada 1000 bulan. Itu sahaja perkongsian pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat daripadanya. Mohon kemaafan atas salah dan silah. Selamat berpuasa, dan juga pada malamnya dirikanlah malamnya dengan qiyam, yakni tarawih, dan juga ibadat-ibadat sunat yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وحفظ اللسان وغض البصر وبلغنا ليلة القدر ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Wallahu